Ini yang kita nak kongsikan. Apa yang kesan negatif yang pelanggan anda alami jika tidak berlaku perubahan. Right. Kemudian kejayaan kita kena cerita. Senaraikan perubahan positif yang akan pelanggan alami setelah habis mendengar. Transformasi karakter. Bagaimana perasaan pelanggan terhadap diri mereka selepas mendengar. Sebelum dan selepas. Dan kita lihat, apabila kita dah buat ni, apa jadi? Ni contoh yang saya ada. Saya akan bercerita dari satu ke satu. Buat usahawan yang mencari ilmu penjenamaan peribadi, yang ingin membina jenama yang lebih luar dari biasa. Apa yang terjadi? Saya tahu jenama anda belum ada Jenama anda macam biasa-biasa saja. Jenama anda nampak international, nak nampak yang mahal. Tapi sebenarnya jenama anda tak ada konten. Tak konsisten. Tiada credibility. Jenama anda murah. Tapi saya faham. Anda nak menjadi jenama yang terbaik. Sebab saya faham masalah usahawan di luar sana. Bila tak ada ilmu, mesti nak kena belajar. Kalau boleh jenama, nak kena ada ilmu. Nak jenama yang memberikan terbaik untuk pelanggan. Dengan pengalaman dan tips yang kami bakal kongsikan, anda mampu membuat evaluasi terhadap jenama anda. Itu saya dah cerita tier nombor 1. Saya masuk tier nombor 2. Berikan panduan. Apa yang saya nak janjikan pada anda? Bila amalkan kata kunci ini dan teknik yang bakal saya kongsikan dan amalkan dalam brand story jenama anda, insyaAllah ia akan menjadi rencah utama dalam membina brand story jenama yang lebih unik dan luar dari biasa. Sebab apa? Perkataan-perkataan ini saya kongsikan, keyword ini anda boleh gunakan dalam brand story anda. Apa perkataan-perkataan yang anda boleh guna di dalam brand story anda? Contoh perkataan janji, adab, senyum, ilmu, wow, unik, konsisten, credibility. So ini adalah perkataan-perkataan yang anda boleh gunakan dalam olahan membina jenama anda. Sebab apa yang saya nak awak dengar? CTA. Duduk, dengar dan lepak santai. Sebab saya kongsikan kata kunci. Tadi saya dah kongsikan janji. Keyword ni anda boleh guna dalam brand story jenama anda. Tolong share, like atau tag kawan yang perlukan ilmu bina brand story jenama anda. Okey, apa tindakan akan datanglah kalau tak boleh? Apa yang saya nak buat? WhatsApp saya untuk maklumat lanjut. Sebab saya ada workbook. Workbook ni saya gunakan untuk usahawan buat latihan bagaimana nak buat brand story. Sebab saya percaya, jika anda, kita buki yang bawah ni, menghindar kegagalan ni, kita tahu bahawa kalau anda sebagai usahawan lakukan tips atau kunci yang kami bagi setiap hari dalam bina brand story jenama anda, kalau dah boleh elak, kalau dah ada ilmu, buat apa nak gagal? Nak bina jenama yang hebat kan? Guna brand story dan guna perkataan-perkataan yang saya bagi supaya anda boleh membina jenama anda yang lebih hebat dari biasa. Kita cerita tentang kejayaan. Bina brand story jenama perlu ada petunjuk atau ilmu atau nasihat pakar. Di sebalik kehebatan sesuatu jenama, mesti ada tim atau pakar yang membantu membina brand story jenama anda. Kalau ada duit lebih, bina brand story jenama sebab ia adalah satu aset, bukan liability. InsyaAllah, jenama anda akan ada wow factor. Ini yang kita perlu cerita tentang kejayaan. Bila kita cerita pula tentang sebelum dan selepas, saya nampak jenama anda yang belum ada sekarang masih biasa-biasa saja. Kalau boleh jadi yang lebih luar biasa supaya pelanggan
lebih mudah percaya dengan jenama anda, lebih dekat dengan pelanggan sebab brand story anda menjentik emosi. So ini adalah format yang saya gunakan dalam membina jenama brand story. Anda tulis boleh, buat video boleh, buat cerita pun boleh, buat live streaming pun boleh. So dalam format brand story ni ada 3 tiers. Masalah, solusi dan transformasi. Nampak tak nampak? Okey. Ada soalan? Sebab saya tahu ramai usahawan gagal untuk faham cara mudah untuk menambat emosi bakal pelanggan. Fokuskan mesej supaya dia tahu apa yang anda nak bantu supaya dapat nilai yang anda sediakan. InsyaAllah, Alhamdulillah, di Sifu Branding dah ramai kami petik ilmu bercakap dengan hero. Bukan bercakap dengan tiang Right. So ini yang kita gunakan dalam membina brand story. Kena ada 3 pengisian: fakta, credibility dan emosi. Sebab sedikit sebanyak teknik ini dapat meyakinkan pelanggan untuk percaya kepada produk anda, penguasaan produk anda dan menarik pelanggan melalui emosi. So kita kena belajar bagaimana nak buat logos, ethos dan pathos. Right. Inilah dia. Siakap 3 rasa. Sebab ia akan siakap steam tanpa perisa boleh makan, tapi tak boleh lawan siakap 3 rasa. Tanpa 3 benda ni, fakta, credibility dan emosi, hujah plain aja tak adalah. So kita kena ada 3-3. So dalam membina brand story yang hebat, kena ada 3 ni Alhamdulillah, nampak siakap 3 rasa. So untuk anda yang berminat, saya ada buku workbook saya buat, teknik mudah bercakap dengan hero. Kalau nak WhatsApp harga promosi, saya bagi kod kalau berminat. Kalau tak ada, tak apa. Ada soalan atau tidak? Saya nak jawab soalan sebelum saya pergi pada penghujung. Kita pun dah sekarang dekat pukul 10 dah Ada soalan atau tidak? Right. Nampak Kalau ada soalan, ada soalan atau tidak? Saya nak baca soalan. Nampak 3 benda dalam membina. Saya bagi format dalam workbook saya dah memang ada dalam ini memang workbook, bukan cerita saja dia dah ada workbook. So workbook ni memang ada latihan-latihan yang anda boleh gunakan. Kalau minta tadi format, dia ada dalam sini. Dia dah ada semua brand story. Kalau nak isi, lepas tu macam mana nak buat copywriting siakap 3 rasa pun ada. Memang saya buat workbook. Workbook ini adalah workbook membina jenama. Untuk brand story semua dah ada dekat sini. So anda boleh buat exercise ini. So ini ada harga tawaran. Hari ini kalau WhatsApp saya bagi kata kunci untuk dapat diskaun. Ada soalan atau tidak? Bina story dengan fakta, credibility dan emosi. Pesaing kita guna saja jadi. Okey. Rosman, kita bina brand story dengan fakta, credibility dan emosi. Pesaing kita guna cara yang sama juga. Jadi apa benda yang kena buat? Right. Sebelum kita buat siakap 3 rasa, saya ada satu checklist. Checklist ini adalah kita panggil brand gap analysis. Sebelum anda buat, anda kena tahu apa pesaing anda buat. Supaya pesaing anda tak tahu apa anda buat. Yang ini yang kita kena buat kajian. Sebab kalau kita nak buat lebih luar dari biasa, kita kena tahu apa pesaing kita buat. Kita buat SWOT analysis. Dalam buku ni ada. So pada situ kita boleh jawab bila kita buat 3 benda. Dan saya percaya, bila anda buat benda yang luar dari biasa, tak sama dengan orang.
Itu yang boleh buat. Okey, ada soalan atau tidak? Lain. Apa beza brand story yang digunakan Pizza Hut dan Domino Pizza? Beza dia adalah mereka menggunakan Pizza Hut jarang menggunakan apa namanya? Okey, Domino menggunakan benda yang lokal. Dia banyak menggunakan penceritaan yang menggunakan benda yang lokal. So dia selalu ambil benda-benda viral dan dia lebih cepat mengaplikasikan dalam iklan mereka. Brand story ni bukan pemasaran. So macam kebanyakan you kalau tengok apa beza KFC dan juga McDonald's bila menjual ayam. Kepantasan kita tengok kita paling tengok brand story KFC dengan brand story McDonald's. McDonald's jual ayam, KFC jual ayam. Tapi McDonald's menjual sesuatu yang lebih pedas dari biasa. Dia tak jual ayam, dia menjual kepedasan. Anda kena faham tu. Sebab dia tak boleh lawan ayam KFC. So dia apa dia buat? Dia buat luar dari biasa, dia buat lawan kepada KFC. Itu yang kita tahu. Itu yang gunakan. Brand story ini bukan untuk menjual. Dia brand story ini adalah untuk membina jenama. Bila orang dah percaya kepada produk kita, senang. Lain soalan. Firdaus ada. Ada soalan Firdaus? Hari tu kita dah duduk setengah kita bercerita gitu kalau kan. Kalau tanya soalan kan nanti Majid kan. Majid saya tanya soalan nanti, besok tak habis kita berbual. Daripada nak balik pukul 1 sampai pukul 3 tak balik. Itu dia. Tak apa, malam ni kita kasih chance kepada semua rakan niaga ataupun jemputan audiens malam ni dah untuk baca direct dengan Tuan Majid lah supaya dapat sesuatu lebih. Kita simpan, tak apa. Silakan semua, tanyakan soalan, jangan malu, jangan segan. Sebab apa malam ni anda semua mesti korek betul-betul ni. Sebab it's all about this topic sebenarnya bagi Solve Heroes adalah topik yang very powerful untuk semua orang. Kalau anda adalah usahawan, silakan. Apa yang membezakan anda dengan orang lain adalah jenama anda. Anda faham satu jenama, pemasaran, sales. Okey, jualan. Orang akan buat jenama. Bila ada jenama, ada produk. Pemasaran adalah cara memasarkan produk. Jual. Macam mana nak bagi orang datang balik? Jenama anda. Okey. Di tahap mana sebuah bisnes itu perlu start buat branding? Pada awalnya sebenarnya. Branding ini adalah benda asas sebenarnya. Sebab anda banyak dimomokkan dengan marketing. Marketing adalah benda yang perlu buat. Branding adalah benda yang nombor satu kena buat. Sebab bila anda membina sesuatu servis, sesuatu produk, mesti ada nama, ada identity, ada personality. Sebab apa? Kalau anda dah buat produk, jual, nak bagi orang datang balik adalah pasal jenama. Marketing adalah mempromosi. So, setiap kali kalau anda buat produk anda tak ada branding, macam mana orang nak datang balik? Macam mana nak jadi konsisten untuk penjenamaan? Setiap hari buat benda yang sama supaya orang tahu anda adalah orang yang hebat. Okey, ada sini. Macam mana nak brandingkan produk jualan kita sedangkan nak fokus satu produk sahaja. Maknanya satu brand tapi produk banyak. Walaupun perniagaan kecil perlu
Okey, dekat mana tempat paling berkesan untuk bina branding? Dekat mana tempat paling berkesan untuk bina branding? Okey, ni soalan. Tempat mana Semua tau. Sebab jenama ini adalah asas. Dia bukan sekadar logo tau. Dia adalah sesuatu. Okey, contoh kedai makan Kita ambil paling senang. Satu kedai makan, saya masuk dekat Melaka. Saya sampai, saya baca review, saya baca viral, kedai ini paling viral untuk makan roti canai. Itu dia punya promosi. Dia punya marketing. Dia tak buat tetapi dia orang promos dia. Bila masuk kedai dia beratur 15 minit. Duduk tunggu makan. Nak tunggu bayar dulu. Bayar dulu balik. Sebab dia nak bayar supaya orang tak lari, orang tak cancel. Order roti canai. 40 minit baru sampai. Rasa-rasanya akan datang balik tak? Tak kan? So branding dia teruk. Apa branding dalam kedai ni? Servis dia teruk. Makanan dia tak sedap. So branding itu adalah servis juga. Produk itu servis. Itu juga adalah branding. So branding kedai ni, orang Melaka tak akan pergi untuk breakfast. Hanya orang luar yang terpedaya. Apa yang terjadi? Branding kedai ni teruk. Orang tak akan datang. Contoh nombor 2. Makanlah nasi lemak tepi jalan. Dalam diam kita makan, kita order, makcik, saya nak paru lebih. Makcik tu bagilah paru lebih. Itu servis. Dia bagi, sedekah. Dalam diam kita datang balik. Next time kita datang balik sebab kita rasa bahawa makcik ni tak kedekut. Itu branding makcik tu. So dalam servis, branding penting. Delivery, semua penting adalah branding. Branding adalah pengalaman orang berinteraksi dengan jenama anda. Bayangkan anda masuk kedai mamak, anda belum angkat tangan, mamak dah ambil order. Anda belum sempat buat apa-apa, Milo Ais dah sampai. Rasa branding dia bagus tak? Branding ni servis kedai dia bagus. Masuk branding ini adalah segala-gala yang kita lakukan untuk pelanggan bila berinteraksi dengan produk. Jenama orang Melayu adalah jenama yang paling cepat. Contoh orang Melayu. Orang Melayu ni kena cepat. Sebab apa? Belum sempat dia cakap je, settle bang, dah sampai. Apa-apa pun boleh jual. Itu jenama orang Melayu. So kalau kita faham tentang jenama, kita akan buat lebih senang bila buat marketing. Customer experience is branding. Customer experience is customer journey. It's not marketing. You don't need to market. Kedai mamak, contoh kedai mamak, do you need to market? Kedai mamak dekat KL tak payah. Tak payah promosi. Orang tahu dah kayu nasi kandar, servis dia tip-top. Dia tak payah buat marketing. Penuh aja. Sebab apa? Kalau kedai mamak tu dia punya tip-top servis, berinteraksi dengan produk bagus, itu adalah branding dia. Delivery, customer experience, kepakaran. Itu semua. Kalau buat live tu kira branding juga? Betul. Sama juga dengan Solvy. Solvy punya tools boleh digunakan untuk mempromosi jenama anda. Solvy punya tools adalah tools percuma untuk pemasaran. Tapi dia merupakan tools untuk bina jenama. Buat orang percaya, suka, itu juga branding. So, bila kita bercerita, bagi orang percaya, orang suka dengan produk kita, branding atau tidak? Sebab branding, marketing, sales. Dah confirm. Bagaimana nak bagi orang datang balik? Bagaimana nak buat repeat sale? That's branding. Kenalah cerita pengalaman, kepakaran, supaya orang percaya tentang kehebatan tu. Ingat balik slide tadi Kalau jual, saya hebat.
Itu jual barang. Tapi bila orang cakap, bro, kau hebat lah bro. Ramai orang cakap kau hebat. Ramai orang cakap produk kau sedap. Itu branding. Service after sale juga branding. Sama. Branding adalah pengalaman. So, kita kena ceritalah. Tools Solvy ni adalah tools yang paling tip-top untuk membantu anda membina jenama. Jadi unik untuk orang ingat. Setuju. Unik tu dari segi apa? Pengalaman berinteraksi. Contoh, kalau saya bercerita dengan anda, hari ni anda dengar saya cerita tak best, bad branding for saya. Tapi saya memberikan satu kepuasan, menjawab soalan, membantu anda membina jenama. Itu adalah branding saya. Betul. Kedai mama asalkan corner je dia punya, walaupun roti keras. Kita faham kan? So, customer experience adalah branding. So, macam anda sebagai pengguna Solvy, anda hanya perlu menukar mesej anda. Sekarang, anda mengguna mesej untuk mempromosi, jual produk. Tukar mesej untuk membina jenama anda. Jual pun boleh, bina jenama pun boleh. Sebab tools tu dah pakai. Itu yang saya suka berkolaborasi dengan mereka. Sebab tools dia bagus. So, kalau ada cerita, buat cerita, kongsikan, guna tools yang ada. Buat poster. Jangan menjual. Kalau satu hari buat 9 post menjual, 1 post branding. Supaya orang ingat kehebatan anda. Nampak ya? Betul. Gunakan tools untuk tingkatkan branding di samping menjual. Tools dah ada. Dah jadi pengguna. Wabus. Pakai untuk mempromosi. Kedua, F-Boom. Pakai untuk membina jenama. So, hari-hari orang tengok apalah budak ni jual. Kena faham. So, dalam bercerita, gunakan tools-tools yang ada. Gunakan teknik fakta, credibility dan emosi untuk membina servis anda. Siapa-siapa yang buat social media service, dia akan faham apa yang membuatkan anda hebat. Menyelesaikan masalah usahawan. Apakah masalah usahawan? Membina jenama. Itu masalah yang saya selesaikan. Ramai orang buat branding kat luar sana. Tapi semua menjual tool. Kena buat video. Kena buat TikTok. Angguk buat TikTok. Besok nak buat video apa? Sama juga kita dropship. Kita sebagai dropship menjual produk yang telah ada. Brandingnya sendiri macam mana Sifu. Kita tinggalkan, jangan ubah apa-apa. Anda sendiri kena buat personal branding. Kenapa orang kena beli dengan anda? Saya, kalau nak belajar salesman, kau belajar dengan Firdaus dengan Fakri. Yang itu dua orang tu, kalau kau balut tiang elektrik, dia boleh jual. Sebab apa? Branding sebagai dropship adalah anda adalah penjual yang hebat yang boleh menyelesaikan semua masalah. Viral juga branding sebab biasanya viral tidak bertahan lama. Okey, kena faham viral ini yang jadi. Bila dia viral, orang pergi kedai dia, alamak tak best lah. Itu yang jadinya. Dia kena viral, tapi bila viral orang datang, oh best lah. Tabik lah, kedai tu memang best lah, tak payah. Itu kena penting. Bila viral branding bagus. Masuk kedai, TikTok. Saya ada satu kedai dekat Jalan 222 dekat PJ. Saya pergi daripada umur saya 14 tahun. Sekarang baru 25. Kedai tu duduk je, belum angkat tangan orang datang order. Tak ada jual apa pun hebat, tapi sebab environment, servis tip-top, kedai datang, orang laju, orang suka. Tak pernah viral. Tapi sampai sekarang, daripada tahun 80 sampai sekarang, masih penuh. Sebab apa? Branding kedai itu Jalan 22 itu adalah tempat untuk orang lepak. So, sama juga. Dua-dua nasi lemak. Betul.
So, kalau kita betul branding kita, kita betul servis kita, betul cerita kita, orang akan datang balik. Sebab apa? Awak kena menyelesaikan masalah. Boleh Ada soalan? Ini tu turun-temurun. Betul. Okey. Alright. Apa tu? Logo. Abang Majid, saya nak tanya sebab saya tengok Sekadar saya tunggu logo juga. kan. Saya tunggu juga sebenarnya nak tanya pasal logo-logo Okey, ni saya semua nak kan. kongsikan satu video. Okey, silakan. Saya kongsikan sebelum kita dah 10 suku dah Saya nak kongsikan satu logo saya nak kongsikan satu perkongsian. Tauke kurmala. Ente tauke logo. Bukan Lego, logo. Masya Allah, Ana memang suka lah mau buat logo. Ana mau buat itu logo produk lah. Kalau boleh itu kerawang-kerawang lah. Bengkok-bengkok, pusing-pusing. Sama macam Ana punya otak lah. Pusing-pusing. Jadi, Ana mau buat nama itu produk Al-Sadaqallahul Azim. Boleh kah? Kalau tak boleh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh? Saya ni ada macam-macam produk. Cakap aja produk apa. Produk apa? Ni, produk makanan ada. Ubat kurus ada. Dah makan tadi banyak. Lepas tu nak kurus. Ubat ketiak ada. Sabun ada. Di bilik mandi sabun. Ni minyak. Apa lagi? Lagi apa lagi? Ni apa? Repek. Apa aku merepek? Ni produk apa saya pun tak tahu. Banyak no produknya. Jadi sekarang ni, identiti apa yang perlu saya letakkan pada jenama saya? Boleh bantu? Okey, Tuan Mak Jeb kita masih lagi bersama dengan kita ke? Ada lagi. Right. Saya nak share screen Minta maaf Okey. Right. Apa yang kita ada adalah kita ada kolaborasi bersama 3 Sifu Sifu.com, Sifu Branding dan juga Sifu Viral. Kita kongsikan 8 sesi perkongsian 27 November 2021 bersama Ahad 28. Kami kongsikan 8 panel Sifu yang akan berkongsi dengan anda yang ingin membina atau recharge jenama anda. Kita akan kongsikan digital branding strategy. Ini percuma So ini masalah-masalah logo semua kita jawab 27 dan 28 hari bulan. Dan paling penting kita ada Abang Nizal Muhammad, kita ada Dr. Rahim Said, pengasas Sifu Branding, kita ada Imran, dan bersama saya kita akan ada 8 sesi perkongsian. Ada 8 Sifu webinar percuma. So jangan lupa boleh daftar
dekat www.zerocostbranding.com. Saya akan kongsikan tip-tip zero cost untuk anda membina jenama anda. Right. Itu adalah iklan. Tadi dah tengok video tadi kan. Itu kita nak jemput anda semua untuk join webinar percuma selama 2 hari. Tak payah bayar apa-apa. Bawa diri. Pecahkan minda anda untuk kita kongsikan perkongsian percuma. Apa yang saya boleh janjikan bahawa webinar ini akan menjadi webinar luar biasa. Sebab saya akan memecah ruyung. Tak pernah orang buat, saya buat. Tengok nanti apa perkongsian yang saya nak kongsikan. Format berbeza, kita nak kongsikan kepada anda. Right. Sebelum kita panjang-panjang pun, pukul 11 kan tak habis. Ada soalan terakhir yang saya boleh jawab. Soalan terakhir dia. Soalan terakhir dia, Majid. Okay, so since hari ni saya tengok ramai juga yang hadir malam ni mungkin nak belajar sesuatu yang lebih lah. Sebenarnya masa malam ni agak limited untuk malam semua. Sebenarnya kalau tengok poster tadi yang Tuan Mak Jeb kongsikan, anda tengok banyak sifu kan. So dengan satu orang sifu, Abang Mak Jeb kongsi malam ni agak rasa macam mana kepala otak kita? Ada macam rasa nak meletus tak? Wow, banyaknya benda yang tak tahu, betul tak? Kan? So bayangkan kalau ada 8 sifu berkongsi. Agak-agak selepas habis 2 hari seminar tu, apa akan jadi kat anda punya bisnes, brand, jenama tu? Kan? Betul tak? Jadi apa yang saya nak tanya kepada Abang Jeb adalah, okay, boleh tak teaser sedikit lah malam ni kepada semua yang hadir? Teaser sedikit lagi sebenarnya kenapa semua usahawan malam ni yang hadir malam ni, kalau boleh wajib kita jatuhkan hukum wajib lah untuk mereka hadir bersama dengan kita 2 hari nanti. Boleh tak? Boleh. Nombor 1. Saya ada 3 topik 3 topik yang saya kongsikan adalah branded content, posisikan jenama anda, nilaikan jenama anda. Apa yang saya nak kongsikan adalah rahsia bagaimana nak buat jenama secara percuma. Ramai orang tak nampak tau. Bagaimana nak buat jenama yang percuma. Saya mulakan jenama saya, ini saya kongsikan lah. Saya pecahkan ruyung dia. Okey, saya offkan satu benda dulu. Supaya anda nampak. Okey. Saya konsisten kat mana-mana saya pergi, saya bawa logo saya. Nampak logo ni kan? Bapak aku punya studio. Okey Logo ini saya bawa mana-mana saya pergi. Kalau tak percaya, saya bina jenama bapak aku punya sejak 2010. So macam mana saya bina jenama? Menggunakan teknik yang orang tak perasan. Okey Saya tunjuk dekat Facebook saya. Saya pergi mana-mana dalam dunia, saya akan pakai t-shirt saya. Saya akan pakai t-shirt saya akan pasti kru saya pakai. Saya ada gambar dengan saya dekat Paris dengan baju bapak aku punya. So sebagai usahawan, benda yang percuma yang anda perlu buat adalah anda pakai logo anda setiap kali anda pergi bercuti. Anda pakai baju Nike, anda pakai baju Adidas, anda ambil gambar. Kau rasa kau promo Adidas ke promo apa? So saya ke mana-mana saya pergi dalam dunia, saya pakai t-shirt saya supaya saya promote jenama saya. Saya paling kurang ada gambar yang dekat sosial media di mana t-shirt saya, kejap saya cari buka dulu yang saya bagi dekat selebriti pakai, dan baju saya ada di seluruh dunia saya pergi. Ya, saya cari gambar tu dulu So bila saya travel, ini tips percuma tau. Anda pergi bercuti, ambil gambar selfie, pakai baju siapa? Rasa rugi tak kalau tak promote logo kau? Besar-besar.
tip paling mudah lah nak bina jenama. Kalau nak bagi jenama tu dalam masa sekejap je. Sekejap saya cari gambar. Gambar ni dalam page bapak aku punya. Rugi kan? Saya punya kru, saya akan pastikan mereka pakai baju logo saya sebesar-besar boleh. Okey. Saya share. Gambar saya shoot di Turki. Bapak aku punya t-shirt. Nampak? Itu satu. Dan saya akan, setiap kali saya ada foto behind the scene, saya akan ada baju bapak aku punya. Right. Kejap lagi, satu lagi yang saya ada. Gambar bercuti. Gambar bercuti adalah tip yang paling mudah. Kalau bercuti tak buat gambar, rugi. Oh, rasa macam... Aduh, rugi je kau buat baju kau. Right. Saya share. Ini adalah cara paling senang kalau kau bergambar dengan orang. Okey, pergi Syam Al-Azhar. Gambar. Ada baju Okey. Gambar dekat Eiffel Tower. Free je branding kau. Saya ada 5 helai baju saya berjalan. Saya bawa jenama saya pergi dekat semana saya pergi travel around the world. So ini adalah satu tip yang paling dekat Brussels. Kita pergi bercuti, kita pakai baju orang. Kalau kita ada jenama, buat t-shirt. Dah tentu kau kena buat t-shirt. Kau dah tentu kena pakai t-shirt. Apa salahnya bina jenama anda sendiri? Jadikan jenama anda sebagai... Tak, kalau kerja buat. Ini gambar bercuti. Saya bercerita tentang bercuti. Sebab semua orang bercuti. Betul tak tidak? Sekali pergi bercuti, kau pakai baju Nike, kau tak pakai baju produk kau. Berapa banyak? Rasa rugi tak? Itu branding saya. Sampaikan baju saya dipakai oleh selebriti. Sebab dia orang nampak, best lah baju kau. So, ini adalah tips yang saya bagi. Buat satu logo, buat baju, bagi anak-anak pakai, pergi travel, bayangkan. Jenama anda cepat naik. Tu je tips saya. Saya mana-mana pergi memang ada bawa logo. Ada patches, ada stiker. Kalau dekat atas hadis pun ada logo. Semua ada logo saya buat supaya bila orang tengok, orang pakai, orang akan rasa, apa jenama ni kan? Bila orang Google, orang beli. Saya dah jual lebih 300 to 400 helai dalam masa 3 tahun. Realiti yang ramai tak sedar kan? Sama juga macam nak buat branding, Kak Magic. Buatlah t-shirt Kak Magic. Pakai supaya orang nampak jenama anda. Itu adalah tips. Kita tengok Firdaus pakai baju apa? Dia pakai baju branding orang lain. Alamak. Bila buat live, make sure bawa logo. Pergi mana-mana. Ambil gambar. Itu dia. Bawa. Itu dia orang dah nampak. Si Fusyak. Nampak? Itu adalah branding. Orang ambil gambar dengan awak, logo awak orang tag. Saya pergi mana-mana kelas, memang saya akan bawa logo saya. Stiker dekat kereta, stiker dekat kotak, stiker kat mana-mana saya buat. Itu adalah zero cost branding. Anda dah kena beli t-shirt. Paling kurang kau beli t-shirt dekat tepi pasar malam pun RM15. Saya ada 30 helai t-shirt yang branding saya pakai. Alright? Puas hati Firdaus. Logo, biar kena buat logo yang cun lah. Dia orang punya logo cun-cun. Bila buat t-shirt best pakai. Boleh bang, boleh. Ni kita nak belajar sama-sama ni sebenarnya. Even kita nampak sendiri, kita sendiri pun tengah belajar sekarang. So apa lagi anda semua, betul tak? Betul. Itu tip nombor 1, tip saya yang memang saya buat. Saya pusing dunia. Kalau kaki bola lah, kita mengancing kawan. Contohlah yang
ngancing kawan kan yang kaki bola. Saya pakai baju dekat depan Emirates, dekat Man U Stadium. Pakai baju. Tak pakai baju Man U. Pakai baju saya. Saya kaki bola, saya pergi stadium. Right. So, apa lagi yang saya suka tools tu. Okay, saya dekat stadium Emirates. Ni contohnya di stadium Emirates. Mana ni gambar dia? Saya memang kaki pergi stadium So ini gambar yang dalam stadium Emirates. Pakai t-shirt kita lah. Itu adalah cara membina jenama. Cantik betul baju kan? Limited edition. So itu adalah tips saya. Buat logo yang nampak cantik untuk dijadikan t-shirt. So itu adalah branding. So kalau logo kita kerawang, logo kita tak sempoi, logo kita tak gah, tak cantik buat t-shirt kan. Ini kita buat t-shirt orang kata, cantik lah. So saya ada bapak aku punya t-shirt, bapak aku punya production, bapak aku punya workshop. So itu tips untuk anda. Kalau boleh branding yang percuma, buat t-shirt. Bawa anak-anak pakai, suami pakai, isteri pakai, promote produk jenama anda. Right, tips itu tips betul-betul yang saya guna daripada tahun 2012. Saya punya t-shirt ramai selebriti pakai. Right, itu saja daripada saya hari ini. Dia walking billboard kita panggil. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Ini tips saya bagi lah. Saya buat patches. Saya buat pakai, saya pergi mana-mana. Ni baju saya lah. Orang kata guerrilla marketing. Saya guerrilla branding. Kita bawa pergi mana-mana jenama kita. Supaya kita bangga dengan jenama kita, orang nampak jenama kita, orang suka dengan jenama kita. Konsep billboard lah, betul. Itu adalah tips saya. Font pada baju kena sama dengan font pada logo. Betul. Itu dia, trik dia. Jenama kita. Alright. Jawab soalan. Banyak lagi tips yang saya nak kongsikan masa 27 dan 28. Okey semua, ada apa-apa soalan lagi tak untuk malam ni? Sebab apa? Sebenarnya memang kalau ikutkan, kalau kita nak cerita pasal branding ni, nak kupas topik ni sebenarnya sangat luas. Dan yang bestnya juga sebenarnya bersama dengan tim Sifu Branding, sifu.com dan juga masa tu nanti akan juga Silver Heroes akan kongsikan daripada segi macam mana bila you dah ada brand yang power, menggunakan tools kita ni tinggal kita distribute saja. Jadi saya nak menjemput semua tadi Tuan Majid dah kongsikan apakah aktiviti ataupun orang kata seminar 2 hari di bawah anjuran Mara juga sebenarnya untuk semua usahawan yang hadir malam ni untuk bersama dengan kita nanti untuk lebih memahamilah konsep sebenarnya branding ni apa. Kalau kita ni sebagai tim Rakan Niaga Silver Heroes, simple saja. Cuba kita tanya soalan kat diri kita kan. Sampai bila kita nak menjual? Itu soalan pertama. Jawab dalam hatilah. Okey. Yang kedua adalah kalau kita rasa minggu ni kita tak capai target, tanya soalan. Orang sentiasa membeli. Soalan yang kita tanya diri kita adalah kenapa klien ataupun prospek tu tak beli dengan kita? Something wrong. So kalau kita ada dua masalah ni sebenarnya, so saya nak menyeru kepada semua tim ataupun audiens, rakan-rakan hadirin-hadirat malam ni, tolong daftar ke seminar 2 hari kita pada 7-28. So tolong share link yang tertera, link yang tertera sekarang ni bahagian chat ni, anda boleh klik dan terus daftar. Dan juga Mak Jeb pada sertakan WhatsApp dia, nombor kontak dia, sekiranya berminat untuk mendapatkan workbook yang tadi itulah tentang branding tu, rahsia branding. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Mungkin lebih elok dan lebih molek kalau kita spend masa 2 hari bersama nanti. Lebih banyak kita boleh kongsikan bersama-sama, insyaAllah. Alright, terima kasih kepada Mak Jeb dan juga rakan niaga ataupun semua yang hadir malam ni. Saya harapkan apa yang kita kongsikan malam ni dalam masterclass Silver Heroes ni dapat membuka minda anda semua. Sebenarnya dia memang ada beza. Sales, marketing and branding. Yang kita duk buat hari-hari tu sales. Dan marketing tu dapatkan sales. Kadang-kadang kita terlupa nak buat branding. Faham kan? Jadi ini yang kita nak kongsikan supaya apa?
Rakan Niaga Solo Heroes akan terus berkembang next level lah. Kita tak nak rakan niaga kita semua just sama this level saja. Asyik-asyik teknik kolam. Asyik-asyik teknik kolam. Betul tak? Kan kita nak go dan bawa semualah. Seperti yang kita selalu terangkan, anda berada dalam platform Solo Heroes bukan sekadar untuk menjana pendapatan, menjadi ejen. Anda adalah semua rakan niaga dan kami sebenarnya nak sama-sama dengan anda belajar untuk menjadi seorang usahawan, bukan sekadar internet marketer lah. Jadi that's why ini yang kita bawakan kepada semua. Kita invite yang pakar-pakar macam Cik Majid ni untuk berkongsi. Dan insyaAllah akan masa akan datang ada lebih banyak lagi ilmu yang kita akan kongsikan untuk semua. Boleh tak? Alright, terima kasih banyak kepada semua. Saya percayalah malam ni apa yang dikongsikan oleh Cik Majid malam ni sangat-sangat membuka minda. Mesti ada yang terus rasa macam pecah kepala otak dia. Kan? Orang rasa awesome. Kan? Tiba-tiba rasa noob pun ada kan. Rasa macam dah power. Rupa-rupanya masih noob lagi. Kan? Jadi saya harap semua dapat manfaat. Itu saja daripada saya. Mungkin Tuan Faizuli nak kongsikan sesuatu. Ada tak nak kongsikan? Sifu viral. Sifu viral hari ni malam ni handsome Di Melaka tau malam ni. Boleh nak kongsikan sesuatu Sifu viral? Saya bawa branding Santa Barbara. Come on bro. Kan dah terkena sebiji malam ni. Tak kan, aku nak kena buat ni lah. Saya nak kena buat baju Sifu viral lepas ni. Tak boleh tahan. Sebab dia satu tau. Kalau kita perasan sejak PKP, kita dah masuk Facebook Live, kita buat Zoom classes. Bayangkan usahawan-usahawan ni, dia buatlah look background belakang. Dia pakai. Ada budak-budak yang saya ajar, dia masuk kelas, dia saja-saja tanya soalan. Pin muka dia kat depan, logo dia besar kat badan. Free je dia masuk. Assalamualaikum, saya daripada ni. Saya jual ni. Saya ada soalan. Free branding, babe. Wow, rasa tak rugi lah. Kita tak jadi, gunakan eyeball malam ni 118 dah nampak branding bapak aku punya dalam diam. Kan kita dah masuk platform orang, kita dah nampak. So itu adalah kita teknologi percuma tau. Ni kita pergi promote Santa Barbara. Balik buat t-shirt Siapa faham, komen faham tau. Okay. Alright. Siapa terasa, mohon terasa. Silakan. Okay. Betul tak? Dia peluang ni. Nak kata apa-apa. Dia peluang kita berinteraksi. Pakailah. Saya konsisten. Baju saya sama je. Saya ada banyak t-shirt memang bawa logo. Itu Betul dia. memang betul daripada hari pertama. Even hari pertama kita jumpa dalam Zoom, Cik Majid gunakan baju yang sama. Dan even kalau tak silap saya, masa kita jumpa dekat KLCC pertama kali pun baju yang sama. Betul tak Cik Majid? Dia baju askar tapi ada jenama. Ada jenama juga. Saya memang bawa. Saya bawa logo. Saya mula perasan logo tu pada masa kita jumpa dekat KLCC. Satu saya kali memang saya bawa. tak pakai baju tu. Itu pun masa sebagai kat office je. Saya kalau berjumpa dengan klien memang saya bawa. Itu saya bina jenama supaya orang ingat. Dia macam ni lah. Apa yang saya faham malam ni. Apa yang Tuan Majid kongsikan adalah kita terlampau advance sangat tengok benda yang hebat-hebat. Sedangkan benda yang sesimpel macam ni kita lupa nak buat dan benda tu percuma. Ini yang mesej yang cuba disampaikan. Kita tengok orang buat live, kita pun nak buat live macam tu. Orang jadi apa influencer, kita jadi influencer. Nak kenalkan brand kita lah kononnya. Tapi kita lupa. Yang sebasic macam ni pun kita tak habis buat. Betul tak? Ini Buat live kalau letak logo. Buat live keluar banyak kali tak logo pun something yang kata rugi lah. Betul tak Kak Magic? Rasa macam alamak, kenapa tak ada logo? Kenapa tak ada poster? Muka handsome. Lainlah muka kan. Itu dia benda yang percuma yang kita. Dan saya boleh share satu secret Saya tak ada business card. Kenapa? Kenapa? Sebab first impression saya orang akan ingat saya sampai bila-bila. Sebab bagi business card orang tak akan simpan nombor. Bila orang ingat saya minta nombor. Saya selalu minta nombor orang. Percaya atau tidak? Saya minta orang. Saya tak pernah bagi nombor saya.
saya minta nombor orang. Itu saya lah. Saya tak ada business card. Sebab saya punya first impression cukup lah. Saya minta nombor Fakri tu kan. Saya minta dia bagi business card. Firdaus bagi nombor business card. Saya tak ada business card. Sebab bagi saya, jenama saya adalah impression saya lah. Betul. Belajar sesuatu, komen belajar sesuatu. Okay. Alright, so macam mana semua? So tolong luahkan. Boleh tak anda komen dekat bahagian chat ni, apa yang anda belajar malam ni? Mungkin anda nak tulis point, silakan. Ataupun mungkin baru macam umpama bangkit daripada tidur, tolong komen. Mungkin ada yang tersentap, tolong komen. Kalau rasa macam tertusuk jiwa, tolong komen. Ataupun tiba-tiba insaf terus tukar daripada Coach Aiza kepada Ayana Lee, tolong komen. Contoh, adakah ini branding? So adakah itu branding? Macam saya juga tadi. Oi, Majid dah tegur macam ni, terus saya pergi tukar baju. Insaf. Kan, insaf. Alright, tapi tak apa. Inilah proses sebenarnya, proses. We talk about entrepreneurship ni, keusahawanan ni, ada banyak sangat benda yang kita kena belajar. Bukan setakat kita boleh menjual sahaja, tetapi branding, marketing, belum masuk lagi personal development, belum lagi masuk lagi macam mana nak presentable diri kita, banyak. Tapi minggu ni dan kali ini kita nak bawa anda ke satu topik yang sangat-sangat powerful, iaitu is all about branding. Alright? Brand story kita tadi kan? Yes, brand story. Betul. Alright? So tolong luahkan, tolong komen dekat bahagian chat. Ataupun mungkin macam Majid nak saya boleh tak saya panggil beberapa orang kat sini yang mungkin nak kongsikan secara live lah. Secara boleh. Live, apa pengalaman ataupun apa yang anda semua belajar. Boleh tak kita invite? Boleh. Mungkin saya boleh invite ni lah. Kita punya Puan Ayana Lee. Puan Ayana Lee untuk bersama dengan kita berkongsikan. Boleh tak? Boleh. Okay, so Puan Ayana Lee, boleh tak Puan Ayana Lee kongsikan dengan kami semua malam ni apa yang Puan belajar dalam tempoh lebih kurang 1 jam lebih ni tentang brand story? Okey, apa yang saya faham, branding ni adalah apa yang orang perkatakan tentang kita. Apa orang cakap tentang kita, apa yang kita sampaikan, macam mana kita pamerkan diri kita, itulah kita punya branding. Wow. Puan Ayana Lee boleh tak kongsikan, Puan Ayana Lee sebenarnya buat bisnes apa ataupun apa kepakaran dalam bisnes? Alamak. Saya sebenarnya membantu Solvi untuk menghasilkan copywriting untuk semua untuk affiliate Solvi. Saya senang cakap saya kerja dengan Solvi lah. Okey, maksudnya untuk makluman semua, Puan Ayana Lee adalah kita punya source untuk HQ punya copywriting yang anda semua gunakan. Inilah dia punya otak dia, one of kita punya otak dia. Dan tapi kenapa saya invite Puan Ayana Lee, kenapa? Sebab tadi Cik Majid ada terangkan apa ayat-ayat yang ethos, pathos, logos tu. Ada belajar sesuatu tak daripada situ? Pemilihan perkataan tu. Belajar. Banyak juga belajar. Antaranya ayat yang untuk yang flow yang pertama tu, para yang first tu. Itu memang saya banyak belajar. Fakta. Fakta tu. Alright. So maksudnya lepas ni dah boleh faham lah kalau ini fakta, apa perkataan dia, yang jenis perkataan. Kalau credibility, apa perkataan yang kena letakkan, kena pilih, betul tak? Ya, betul. So lepas ni boleh improve lagi lah Solvi Heroes punya copywriting. InsyaAllah. Alright, terima kasih Puan Ayana Lee. So itu dia orang penting ni buat copywriting ni. Okay, so nampak tak apa yang kita cuba sampaikan sebenarnya is almost saya tambah sikit kepada Ayana Lee boleh? Okay, silakan. Ayana Lee kalau buat copywriting, saya gunakan teknik siakap 3 rasa. Saya guna MST tau. Masalah, solusi, transformasi. So dia 3 para je. Tapi sebab CTA saya tak masukkan sebagai para lah, sebab CTA tu wajib lah. Kadang-kadang orang buat copywriting dia tak ada CTA. So kalau saya selalu gunakan masalah, solusi atau transformasi. 3 tu saya susun. So
So itu akan kalau dalam buku saya ada tu. Firdaus ada buku saya, dia bagi kat dia dah. Saya gunakan teknik MST. Boleh nanti Dia boleh senang belajar buat lagi dengan copywriting. Memang kena kena belajar, jemput. memang kena belajar. Kena jemput untuk sesi yang lain lepas ni. InsyaAllah. insya-Allah. Alright, tu dia. Terima kasih Puan Ainali ataupun lebih kenali sebagai nama brand dia, kalau Tuan Majid nak tahu kan, Coach Aiza. Tu nama brand dia. Ni Ainali nama sebenar. Okay. Alright, so siapa lagi nak kongsikan testimoni ataupun kongsikan pendapat ataupun apa yang anda belajar malam ni? Kita open sebelum pukul 11 lah. Okay, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. So siapa kat sini yang nak sudi? Tu dia. Hamiza, Kak Magic kita. Kak Magic boleh tak kenalkan diri, apa buat bisnes apa, and then kongsikan apa yang Kak Magic belajar dalam sesi masterclass malam ni. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Hamiza, tapi dikenali sebagai Kak Magic. Okey, saya buat business service, naikkan lead di Facebook. Sama juga konsepnya banner personal branding. Tapi malam ni saya dapat lebih lagi lah, lebih lagi input-input yang saya dapat daripada Sifu lah, Sifu Mak Jack. Okey, memang saya faham untuk kita bina personal branding ni memang agak satu yang mencabar. Okey, daripada media sosial tu nak menggunakan zero cost, memang menggunakan yang Sifu cakap tadi lah, story penceritaan semua. Malam ni apa yang Kak Magic dapat, cara untuk sediakan konten di Facebook lah, yang macam Sifu tu cakap, daripada gangguan daripada cerita daripada awal, masalah, solusi, semua tu bagi Kak Magic lagi nampak peluang, dan senang Kak Magic nak grab dan naikkan nama Kak Magic tu lah, yang Kak Magic nampak luas sekali lah, senang cakap. Tu rasalah yang Kak Magic rasa best, rasa macam tak ada sedikit rugi Kak Magic join untuk malam ni. Alright, terima kasih Kak Magic. Tu dia nama dia punya brand adalah Kak Magic, betul tak? Ya. Okay, alright. So Kak Magic dia sebenarnya adalah boleh dibuat servis untuk apa? Kalau anda semua ada masalah like tak cukup power, kan, nak dapatkan nak tingkatkan engagement anda punya posting, so boleh lah. Setakat 200 like tu hanya 4 hari saja, insya-Allah boleh dapat. Tu dia, nampak tu. Okay, alright, tu dia. Terima kasih Kak Magic atas perkongsian. So maafkan saya tutup mic. So ini yang kita nak kongsikan sebenarnya. Saya harap apa yang telah dikongsikan setakat ini dapat membuka minda masing-masing. So apa lagi tolong kliklah link yang kita dah share dekat bahagian chat tadi tu. So anda boleh terus mendaftar untuk sesi 2 hari. Bukan hanya dengan seorang Sifu. Antaranya memang Sifu Majid akan keluar, tetapi ada 8 Sifu yang akan berkongsi dengan anda, dan pastinya semua otak kita akan meletus lah habis sesi 2 hari tu. Confirm berlari kita akan buat branding. Okay, alright, so tu dia. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan terutamanya kepada Sifu kita malam ni, Cik Mak Jeb, kerana berkongsikan ilmu yang very powerful kepada semua rakan niaga Solvi Heroes, user Solvi Heroes semua. Alright. Jadi Abang Mak Jeb mungkin boleh berikan kata-kata amanat terakhir malam ni, pesanan kepada semua, boleh tak? Ada tak? Terbaik itu datang daripada Allah, dan yang tak cukup tu datang daripada saya. Dan kalau diberi peluang, insyaAllah banyak lagi yang saya boleh kongsikan. Sebab kami di Sifu Branding ingin membantu. Kami nak anda buntu, kami nak bantu.
Itu yang kami punya misi lah. Banyak lagi benda yang kita boleh kongsikan. InsyaAllah. Right, insyaAllah. Dan sebagai pengguna Solvi, saya nampak ini adalah branding tools yang boleh membantu usahawan. Itu je. Alright, Testimonial testimonial. Okey, terima kasih. Terima kasih Sifu Mak Jeb. Okey, di atas apa orang kata amanat dan pesanan kepada semua. So sebenarnya malam ni memang banyaklah benda yang kita belajar bagi saya sendiri, dan saya harap semua rakan niaga pun banyak input yang dapat. Dan yang paling penting sekali, dah belajar ni, orang kata bukan setakat kita belajar dan hadam, kita kena buat tindakan. So semudah apa? Semudah print t-shirt. Betul tak? Simple. Okey. Jadi dan juga sebenarnya akan datang, mungkin kita akan berpeluang lagi bersama dengan Sifu Mak Jeb untuk lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain, insyaAllah. Kita akan aturkan juga, sebab malam ni topik adalah brand story. So sebenarnya ada banyak lagi topik-topik yang mungkin kita boleh kupas bersama dan improvekan kita punya ilmu-ilmu ni secara bersamalah. Alright, jadi ucapkan terima kasih kepada Sifu Mak Jeb malam ni. Okey, ucapkan terima kasih atas ilmu. Sebenarnya ilmu ni kalau percuma ni mungkin sebenarnya ini satu benda yang selalu kita fikirkan. Kalau bagi ilmu percuma ni mungkin orang akan rasa seronok, tapi nak menghargai itu dia akan ada cabaran sikit. Saya tolong hargai ilmu malam ni sebaik mungkin dengan cara apa? Buat tindakan. Cukuplah untuk kita semua. Alright, itu saja daripada saya dan juga tim yang menjayakan sesi masterclass malam ni. Okay, saya nak pass mula kepada Coach Ibik. Terima kasih Tuan Mak Jeb. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi. Minggu ni mungkin saya nak pergi jumpa lah. Boleh tak? Free hari Jumaat. Hari Jumaat saya ke Melaka. Terbaik. Itulah macam rasa macam kena jumpa hari Jumaat kan. Kalau ke Melaka tu nanti Roger. Boleh? Saya ada dengan Syahrizal hari Jumaat. Okay. Alright. So kalau macam tu dah cun dah. Jadi kita jumpa ke Jumaat. InsyaAllah siapa-siapa lain nak peluang jumpa sama, nanti kita akan inform. Okay, alright. Itu saja. Terima kasih banyak sesi malam ni. Very powerful. Terima kasih. Alright. Pas balik kepada Coach Ibik. Alhamdulillah, kita kini telah pun sampai di penghujung masterclass branding story. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak saya yang hadir pada hari ini, saya telah pun share link untuk zero cost branding. Apa benda tadi saya zero cost branding dah berapa kali dah saya share. Jadi tak ada apa yang saya ingin sampaikan lagi. Jadi sama-samalah kita mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada sifu-sifu yang hadir pada malam ini, lebih-lebih lagi kepada Sifu Mak Jeb. Okey, sama-sama kita ucapkan terima kasih. Okey, jadi sebelum itu sementara Sifu Mak Jeb masih lagi bersama dengan kita, kalau kita tangkap gambar sama-sama, boleh ke tak? Sebelum kita tidur ni kita tangkap gambar sama-sama dulu. Baik, malam ni ramai. Okey, jom sama-sama kita open kamera. Buka kamera semua guys, buka kamera. Bukan senang nak bergambar dengan selebriti malam ni. You guys jangan main-main, okey? Alright, jom. Siapa nak ambil gambar ni? Sifu Syah lah ambil gambar. Saya lambat sikit. Boleh Sifu Syah? Okey, boleh. Alright, get ready semua. So dah ready buka kamera. Kita ada lebih kurang 3 muka surat dekat saya ni. So saya akan screenshot satu-satu dan nanti kita akan kongsikan. Dan apa yang paling bagus adalah we talk about activity ni, mohon semua kongsikan di social media masing-masing dan boleh tag each other. Orang kata dalam Solvi Heroes ni, inilah aktiviti kita supaya kita ada konten yang kita nak share dalam social media. Alright, jom. Satu. Dalam kiraan 1, 2, 3. Semua saya nak senyuman yang termanis pada malam ini. Okay, alright. 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi. Alright, muka surat yang kedua. Saya nak yang muka surat kedua pun buat senyuman termanis di pasaran. 1, 2, 3. Alright, dan yang ketiga. Okey, yang ketiga ni dah ramai dah tak buka kamera. So 1, 2, 3. Alright, terima kasih semua. Itu saja daripada saya. Pas balik kepada Coach Ibik. Terima kasih semua dan ini sahajalah kita sudah sampai di penghujung masterclass kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Coach Ibik berbangga menjadi moderator anda pada malam ini. Assalamualaikum.